Okey sikit kot. Okey sikit, okey sikit. Okey sikit. Alright. So tadi saya nak sambung tadi tapi sebab dia macam jerking tau. Video tu jerking. Saya tak tahu end result dia tak apa. Okay. So pasal Big Y. Saya sambung pasal Big Y. So Big Y saya ni lah yang selalu kadang menyentapkan kita. Kadang soalan-soalan dia tu, especially soalan Ammar, dia dah banyak bercakap. So soalan ni memang mencabar minda dan mental kadang-kadang tu. Dan bila dia bercakap kadang kalah orang besar, kalah orang yang dah dewasa, dia punya sentapan. Dia pun selalu bagi saya sentapan lewat malam. Kalau masa nak tidur tu, kalau dengan dia, dia dah macam-macam borak. So dia dah putus balik. Hello. Okay, dia slow. Alright. So soalan dia, adakah saya dah ready untuk bagi dia sesuatu bila saya dah tak ada, bila saya dah pergi. Kita takkan selamanya hidup kan. Kita ada timeline, ada masa kita yang kita pun tak tahu sampai bila kita hidup. Dan sebenarnya kalau kita tahu sampai bila kita mati, kita rasa life ni macam dah tak bermakna tau. Maksudnya kita tak akan push forward. Dia tengok pada receiving orang lah. Kadang orang tu rasa macam dia boleh push. Ada juga orang yang sedown, especially orang yang macam cancer ke apa kan, yang doktor cakap awak tinggal hidup lagi 2 bulan lagi. So cuba tanya diri kita hari ni, apa yang kita akan buat kalau kita ada hidup lagi 2 bulan je. Lagi 2 bulan je kita boleh hidup, apa kita akan buat? Kalau tanya saya, of course saya akan spend banyak masa dengan saya punya family, dengan keluarga. Dan of course lah, banyakkan beribadat, beramal soleh. Kita kena banyakkan baca Al-Quran. Sebab sebenarnya apa yang saya faham kat situ adalah, at the end of the day, kita buat apa-apa pun sebenarnya adalah untuk kita dapat keredaan dia, kan? Even kita baca Quran pun bukan sebab pahala. Yes, memang sebab pahala tu kita boleh dapat, tapi sebenarnya kita nak keredaan dia. Adakah dia reda dengan kita? Kadang-kadang orang tu dia tak buat amal banyak pun, dia tak pergi masjid lah, dia tak solat malam, tapi sebab reda, Allah reda dia, dan dia buat atas keredaan ilahi. The only benda yang dia niat atas keredaan ilahi, yang kadang dia dapat. Dan ada juga orang tu macam alim, dia buat macam-macam, selalu pergi masjid, jadi bila jadi imam, tapi hati dia ada satu perasaan riak sikit je. Dia rasa macam aku lagi bagus daripada orang lain. So kadang-kadang benda tu boleh menarik amalan dia semua. Dia boleh dihumban macam kata apa tu, habuk yang ditiup, kan? So itulah life kita. Adakah kita dah beri yang terbaik untuk anak-anak kita, untuk family kita? Saya selalu fikir benda tu. Sebab kita kadang terasa macam kita kadang give up tau. Kadang-kadang malah lah aku rasa macam tak larat lah nak buat. Dan kita ambil keputusan untuk give up. Dan tanpa kita perasan, sebenarnya masa kita sebut give up tu, masa kita sebut perkataan give up tu, sebenarnya kita dah kita dah buang, kita dah give away anak-anak kita punya harapan, isteri kita punya harapan, ataupun siapa-siapa, Big Y you all. Kita dah buang dah benda tu sebenarnya. Dan bila kita buang tu, diorang akan kecewa lah dengan kita. Kecewa kot. Siapa tak kecewa? Especially anak-anak. Ayah selalu cakap, doakan ayah murah rezeki, nanti ayah dapat beli macam-macam. Tapi ayah tak buat apa-apa pun. Ayah relax je. Ayah tak ada usaha cari rezeki pun. Kadang-kadang amal sentap macam tu lah. So benda tu macam, tak boleh ni, dah kena sentap dengan anak ni. So macam tu, benda-benda macam tu kadang-kadang kita mudah give up tanpa kita fikir pasal orang lain. Kadang-kadang kita dah buat sesuatu benda tu dah betul lah. Kita buat satu tindakan, satu benda tu dah betul lah. Tapi disebabkan kita rasa macam kita mudah. Manusia ni dia ada 5 fasa 5 fasa. Dia fasa excited. Apa-apa dia buat awal-awal tu dia excited. Tapi excited ni tak cukup kalau dia tak datang dengan ilmu, dan dia tak datang dengan why. Why tu maksudnya big why. Dia tak datang kenapa. Dia just excited buat, lama-lama dia akan down. Dia rasa macam bosan. So dia tak buat, dia buat benda lain pula. Dan inilah yang membezakan orang yang boleh pergi jauh dengan orang yang dia takut tu je, kan? So kalau anda perasan, saya suka story ni, story anak-anak sidik. Siapa pernah dengar ataupun pernah baca buku komik anak-anak sidik? Budak-budak baru zaman digital ni saya rasa tak pernah kot. Tapi zaman saya tu, anak-anak sidik tu memang bagi saya paling legend lah. Dia adalah hero saya masa kanak-kanak. Hero anak-anak sidik. So anak-anak sidik ni, macam mana dia punya power,
Ayah dia sebenarnya adalah pemain profesional, Datuk Haji Siddiq. Dia adalah pemain profesional, tapi dia bersara pada 1957. Dia bersara daripada pemain profesional, dan masa tu dia ada anak lelaki, Misbun Siddiq tu lah, anak yang pertama tu. So daripada situlah dia start train Misbun Siddiq tu. Dia train sebab dia tak tahu dia nak luah kat siapa. So daripada kecil daripada anak dia kecil, dia dah start train anak dia untuk main badminton. Dia main badminton. Dia tak ada tiba-tiba 2 bulan lepas tu dia main pula bola keranjang. Lepas tu lama-lama tu dia main pula bowling. Tak ada. Datuk Haji Siddiq ni dia fokus anak dia daripada anak nombor 1 sampai nombor 5 semua main badminton. Kan? Semua main badminton. Dia punya fokus sampai dia buat gelanggang badminton tu dekat rumah dia sebab dia nak anak dia berlatih every day. Nampak tak situ? Every day. So akhirnya apa yang berlaku, macam-macam lah cerita dia. Misbun Siddiq ni dia slow sikit, dia selalu main dengan adik dia Jalani tu. Akhirnya Razif Siddiq ni anak nombor 2. Dia lagi perform, kan? Dia lagi perform sebab dia cepat belajar dan dia lagi pantas lah, lagi score. Tapi bila along the way makin lama Misbun Siddiq ni dia dah lagi power daripada Razif Siddiq lah. Dia dah mengalahkan adik dia yang nombor 2 tu. So perjalanan dia orang ni semua berkisar tentang badminton je. Sampai kat depan rumah dia ada tugu badminton, raket dengan badminton. Kan? Itu betapa fokusnya dia sampai anak-anak Razif, anak-anak Haji Siddiq ni mencipta nama antarabangsa. Dan dia ada satu servis, dia panggil servis Siddiq. Servis S, dia panggil servis S. So servis Siddiq ni ada cara lah, bola tangkis tu dia terbalikkan. So dia pukul. So servis Siddiq ni popular dia sampaikan Persatuan Badminton Dunia mengharamkan servis Siddiq ni. Dia haramkan servis yang direka ni sebab servis tu sangat power. Dia boleh mengelirukan lawan dengan mudah. Yang fikir servis ni adalah Misbun Siddiq lah, abang dia yang pertama. Sebab Misbun Siddiq ni dia memang dia bukan tangkas apa, tapi otak dia cerdik sikit. Sebab tu dia boleh jadi coach untuk Lee Chong Wei. Dia punya otak dia tajam. Dia untuk badminton ni dia tajam. Itu kelebihan dia. Dan dia punya fokus sampai anak-anak dia 5 orang ni main peringkat negara tau. So kita tanya diri kita sendiri, apa yang kita buat sebenarnya yang fokus sekarang ni, yang kita fokus daripada kita kecil. So anak-anak kita pun sebenarnya sama. Kita boleh bentuk dia daripada dia kecil, kan? Daripada dia kecil sebelum dia besar. Kita akan nampak kadang-kadang passion budak-budak ni berbeza. Ada yang suka ni, ada yang suka tu. So tugas kita adalah kita yang bentuk dia. Macam Haji Siddiq ni dia gila sikit. Dia gila sikit. Anak-anak dia tak suka pun dia paksa. Dia paksa sampai anak dia terpaksa suka dan anak dia terpaksa hebat. So saya suka relate juga macam mana kita buat bisnes, kan? Perniagaan. Kadang-kadang kita rasa macam, aku bisnes tak boleh jalan lah. Aku nampak bisnes tu lagi best lah. Bisnes makanan ni semua orang nak makan. PKP pun orang nak makan. Aku nak buat ni pula lah. Dia buatlah bisnes makanan. Tak lama lepas tu dia cakap, bisnes kecantikan ni orang semua nak cantik lah. Betul lah, laku lah. Dia buat bisnes kecantikan. Dan akhirnya sebenarnya dia tak ada pakar apa-apa pun. Orang tak kenal pun dia ni sebagai pakar apa. Tak ada. So itu kesilapan kita. Kita start, saya sendiri, kita kena start follow Haji Siddiq punya method. Fokus, laser fokus. Itulah laser fokus. Sampai jadi super. Dia orang masa hujan pun main badminton apa semua, memang tak berhenti. Ini saya tengok daripada komik dia lah. Dia pun ada animasi, mungkin you boleh check kat YouTube. Dia sangat motivational. Tapi dalam bentuk kartun, dalam bentuk lawak-lawak, kan. Tapi benda tu bagus. Itu yang saya belajar daripada Haji Siddiq. Dari segi bisnes, kan, kita kena sangat fokus kalau you nak sampai sesuatu. Even Michael Jordan pun dia belajar daripada dia kecil. Wayne Rooney pun sama, pemain bola. Dia belajar daripada, dia tak sekolah. Wayne Rooney dia tak pergi sekolah macam kita. Dia pergi sekolah sukan daripada darjah 1. Saya rasa darjah 1 macam tu. Dia dah start pergi kelas sekolah sukan. Dia belajar main bola daripada darjah 1 sampai sekarang. So tak pelik pun sebenarnya kenapa dia hebat. So anda especially yang buat bisnes, janganlah you rasa macam produk ni bagus, produk tu bagus. Tak. Sebenarnya you buat satu benda, you buat je betul-betul. Tak kisah produk cekan mana pun. You jual kuih batang buruk tu pun you boleh jadi jutawan. You boleh jadi pakar kuih batang buruk, kan? You boleh jadi pakar tau. So kita jangan rasa macam produk tu akan memainkan peranan. Produk viral sini, produk viral sini. Saya tak percaya benda tu. Memang orang cakap produk ni viral lah, so you jual mesti laku. Tak, sebenarnya dia bukan sebab produk tu viral. Sebab orang yang memviralkan tu dia pandai. So apa-apa produk pun boleh jadi viral selagi you all tahu macam mana nak brandkan, macam mana you all nak buat marketing.
So sentiasa fokus satu produk sampai tahap orang kenal, dia ni kan jual air wallet. Sampai satu taman tu lah. Kalau you all ada taman perumahan, satu taman tu kenal, dia ni jual air wallet lah. Pun boleh. So saya harap kita semua fokus dan belajar daripada Datuk Haji Siddiq, macam mana dia jadikan anak ada 5 orang tu pemain negara. Kan? Just fokus je. Dia tak buat benda pelik-pelik pun. Dia tak adalah hantar anak dia pergi ke London, Cambridge, US ke untuk belajar badminton. Tak ada. Dia ajar sendiri. Tapi dia ajar daripada kecil dengan disiplin, ulang sampai diorang jadi pakar gila. Kan? Right? So saya harap anda dapat sesuatu. Dan saya doakan anda semua sihat, kaya berjaya dan dijauhkan daripada penyakit COVID ataupun COVID yang dah dimutasi. So kita doa supaya kita semua selamat, supaya kita boleh tempuhi hari-hari dengan baik, dengan selamat dan dengan sihat, insya-Allah. Sebab apa? Sebab sihat kan syok. Alright, assalamualaikum, bye bye.